Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Makin panas, makin gempar sahabat-sahabat semua. Geng kaki fitnah, geng kaki sakau, geng penebuk atap semakin meroyan. Apa tidaknya hari ini sahabat semua, individu yang dikenali sebagai Cigu Bat, BAD Bat ya. Hari ini telah bakal menerima surat tuntutan atau saman fitnah daripada YB Nick Nazmi sahabat semua, kerana ia membuat satu kenyataan yang berbau fitnah, membuat hasutan untuk membina persepsi kononnya Nick Nazmi melibatkan kononnya adanya rasuah di dalam ataupun projek tambatan banjir. Jadi benarkah semua itu? Benarkah ada fitnah ini? Kerana itulah Nick Nazmi menghantar surat tuntutan kepada Cikgu Bat. Dan dikatakan juga Tun Dr. Mahathir semakin ketakutan sahabat-sahabat semua. Apa sudah berlaku? Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Berita yang pertama, kerana dakwa wujud rasuah projek banjir, Nick Nazmi serat tuntutan kepada Cikgu Bat, BAD kalau boleh keluarkan R itu jadi bat, bed. Jadi mari kita ikuti kenyataan berita ini yang saya petik daripada Harapan Daily sahabat-sahabat semua. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam YB Nick Nazmi, Nick Ahmad telah menghantar surat tuntutan letter of demand kepada Ketua Penerangan Bersatu Negeri Sembilan Badrul Hisham Shaharin yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bat di atas satu fitnah yang dilemparkan terhadapnya. Nick Nazmi dalam kenyataan berkata peguamnya pada semalam telah menyerahkan surat tuntutan kepada Cikgu Bat agar menarik balik tuduhan terhadapnya dengan serta-merta dan memohon maaf secara terbuka. Katanya beratnya tuduhan palsu ini memerlukan tindakan undang-undang yang tegas untuk menjaga nama baik dan kewibawaan saya dan juga kementerian dan juga kerajaan persekutuan, katanya. Komitmen kami kekal dalam menegakkan kebenaran dan membetulkan tanggapan serong ekoran tuduhan tidak berasas seperti ini, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Cikgu Bat sebelum ini mendakwah terdapat elemen rasuah dalam projek rancangan tempatan banjir yang dikendalikan kementerian yang dibawa atau ditadbir oleh YB Nick Nazmi. Dakwanya projek RTB yang dikendalikan kementerian itu mencecah RM16.6 bilion dan terdapat syarikat serta individu yang langsung tidak dikenali memperoleh komisen sebagai proksi kepada menteri. Nick Nazmi berkata, dengan berlangsungnya prosedur undang-undang, pihaknya mengesahkan dedikasi terhadap ketelusan dan pematuhan kepada proses undang-undang. Pada masa yang sama, beliau mengalu-alukan sebarang siasatan oleh pihak polis untuk bertindak ke atas dakwaan yang dibuat oleh Cikgu Bat atau lebih dikenali sebagai kaki fitnah, kaki penghasut daripada Parti Bersatu ini, sahabat-sahabat semua. Jadi itu dia tindakan yang tepat saya percaya ini adalah satu tindakan yang seharusnya dibuat oleh YB kerana cubaan mereka untuk membina persepsi buruk ke atas kerajaan hari ini dan menteri-menteri Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini, saya percaya harus dibendung segera dan pihak berkuasa juga seharusnya mengambil tindakan pantas untuk menyiasat dan sekiranya ianya tidak seperti yang diwar-warkan, yang dituduh oleh Cikgu Bat ini, jadi saman itu harus diteruskan. Jadi terbaik kepada YB Nick Nazmi kerana berani dan dengan cepat bertindak untuk menyaman. Untuk pertamanya adalah untuk menghantar tuntutan. Sekiranya tidak dipenuhi, maka saman akan diteruskan. Itu dia. Dan seorang lagi sahabat semua, berita yang menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan anda adalah dikatakan Dr. Mahathir menyindir atau tersinggung. Itu antara kenyataannya daripada seorang veteran UMNO. Seorang veteran UMNO, sahabat-sahabat semua, siapa yang tidak kenal dengan Puat Zarkasi. Jadi mari kita lihat kenyataan media yang beliau katakan ataupun kenyataan ini. Jadi ahli majlis kerja tertinggi, ahli majlis tertinggi UMNO Datuk Puat Zarkasi menyoal sama ada gesaan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad agar semua yang bergelar Tun disiasat merupakan satu sindiran atau tersinggung, katanya. Soalnya, apakah Tun Dr. Mahathir menyindir SPRM kerana menyitah menara Ilham milik Tun Daim
Atau Tun Dr. Mahathir tersinggul soalnya lagi, atau tercabar seolah-olah selepas ini giliran beliau pula. Wow, panas. Mungkin ya, mungkin selepas ini ya pihak SPRM juga mengambil langkah ya untuk menyiasat ya Tun Dr. Mahathir yang menyindir kononnya kalau mau siasat beliau juga. Jadi mungkin pihak SPRM perlu melakukan tindakan yang sama untuk menyiasat ya kekayaan Tun Dr. Mahathir, anak-anaknya, bisnes-bisnesnya dan sebagainya. Jadi Tun kata semua itu ikut rule of law. Patutlah Tun Mahathir buat cara begitu. Ramai jadi mangsa termasuk Najib dan Syariq Samad dakwa dulu, cari bukti kemudian katanya. Jadi semalam Dr. Mahathir menyatakan persetujuan agar semua yang memperoleh darjah kehormatan turut disiasat sekiranya mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana mereka memperoleh kekayaan. Dr. Mahathir juga membuat kenyataan tersebut menerusi media sosial susulan pengesahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bahwa mantan Tun Dr. Daim Zainuddin yang sedang disiasat. Dan pernah menjadi Menteri Kewangan di bawah pentadbiran Dr. Mahathir. Dalam pada itu, Puan turut mengkritik SPRM yang didakwa Puan cenderung untuk dakwa dahulu dan siasat kemudian. Kes pengubahan wang haram SRC Najib bertahun tangguh, tahun hadapan baru mula bicara katanya. Harinya kes mantan Ketua UMNO bahagian Johor Bahru Tan Sri Sama digugurkan setelah dimalukan. Tetapi eloklah SPRM guna dokumen tulen untuk cari bukti. Buat siasatan rapi, jangan guna buruk sangka dan arahan dendam untuk menderhaka katanya. Mendakwa. Itu dia satu kenyataan panas ya daripada Puan Zarkasi yang turut ya membuat kenyataan panas seperti ini. Dilihat ya bagaimana Tun Dr. Mahathir semakin kepanasan nampaknya. Dan satu lagi adalah kenyataan daripada Samsul ya. Menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Dr. M dicabar agar disiasat oleh SPRM. Itu dia. Jadi apa yang dikatakan atau intipati kenyataan daripada Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Dr. Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin mencabar Tun Dr. Mahathir Mohamad membenarkan dirinya dan anak-anaknya disiasat oleh SPRM, iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tun cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Saya yakin Tun berani disiasat, kata pemimpin PKR itu dalam satu kenyataan yang turut dimuat naik di media sosialnya. Samsul mencabar Mahathir, ya ekoran sendiri Mahathir yang menyatakan semua yang bergelar Tun perlu disiasat. SPRM sedang menyiasat Tun Daim Zainuddin yang merupakan Menteri Kewangan ketika pentadbiran Mahathir selama 22 tahun. Samsul mengingatkan Mahathir bahawa gelaran Tun untuk menjadi seseorang kebal tidak menjadikan seseorang itu kebal dari undang-undang katanya. Mengetahui mengapa Dr. Mahathir membuat kenyataan sebegini kerana dia sememangnya tidak senang dengan Anwar Ibrahim sejak tahun 1998 lagi. Jadi ini kerana keengganan Anwar yang ketika itu menjadi Menteri Kewangan untuk menyelamatkan syarikat milik anak-anak Dr. Mahathir ketika krisis ekonomi Asia 1997-1998 yang mengakibatkan pemecatan Anwar dan mencetuskan krisis politik sehingga ke hari ini. Tetapi jika jujurlah kata-kata Mahathir, sekiranya dia mahu semua Tun disiasat, kita boleh mulakan siasatan ke atas beliau dan anak-anaknya dahulu, kata Samsul. Ya, Samsul turut menggesa SPRM menyiasat semua projek megah ketika pentadbiran Mahathir, di mana berlakunya penyelewengan projek-projek yang dimaksudkan adalah seperti Perwajah Steel, Empangan Hidroelektrik Bakun, MISC Perhad, Pelabuhan Kelang dan Zon Bebas Pelabuhan Kelang, Mamingko dan Kencana Petroleum terbaik. Itu antara kenyataan ya daripada Samsul, sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana dengan anda sahabat semua? Semakin panas nampaknya. Ya, surat tuntutan telah pun dihantar kepada Cikgu Bat. Tun Dr. Mahathir pula semakin ketakutan, ya sanggup membuat sindiran panas begini kerana sahabatnya telah pun disiasat, disita dan sebagainya. Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.